Assalamualaikum, salam sejahtera, saya Hikmah Juni. Tahun Baru Cina disambut dengan penuh makna ketika negara berdepan pandemik COVID-19. Perayaan Tahun Baru Cina disambut dengan penuh makna walaupun negara berdepan pandemik COVID-19. Garis panduan dan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN bukan penghalang untuk masyarakat Tionghoa berkongsi semangat Tahun Baru. Platform digital dan teknologi turut dimanfaatkan dalam keterbatasan serta norma baru ketika ini. Penganjuran Tahun Baru Cina oleh beberapa parti politik seperti Gerakan dan Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP diadakan secara maya menggunakan platform Zoom. Kaum keluarga serta saudara mara dari dekat dan jauh terus mengeratkan silaturahim dengan berhubung menggunakan panggilan video serta platform media sosial. Teknologi memudahkan semua pihak untuk saling mengingati ketika musim perayaan ini. Suasana sambutan Tahun Baru Cina agak suram bagi seorang penulis kaligrafi Cina berketurunan India. Setiap kali ketibaan perayaan Tahun Baru Cina, penggiat seni tulisan kaligrafi yang tidak asing lagi di Sabah, N. Pulugasinggam atau lebih dikenali Huang Polo, pastinya sangat sibuk dengan kerja-kerja kreatif beliau di merata tempat. Namun, kesibukan dialaminya sejak 25 tahun lalu kali ini tidak seperti dahulu apabila tiada lagi jemputan daripada hotel-hotel terkemuka, majlis sambutan besar-besaran maupun membuka gerai di kompleks membeli belah atau di jalanan. Semuanya angkara wabak COVID-19 yang telah menghadkan pergerakan serta aktiviti di seluruh dunia. Bagi mereka yang belum mengenali beliau, Polo adalah anak kelahiran Kulai, Johor yang telah berpindah dan menetap di Sabah sejak 1980. Beliau mula mempelajari seni tulisan kaligrafi Cina sejak awal 90-an dan mula serius mengenainya pada 1995 sehinggalah kini namanya begitu popular kerana hasil kerja yang luar biasa. Tambahan pula, beliau bukanlah seorang berbangsa Cina. I started calligraphy in 1992-93. I've been doing it for more than 2 decades now. It is one of the toughest things that I've ever done in my life. It's an art which is held in very high esteem next to painting and poetry in Chinese culture. It is tough, it is challenging, it's alluring. And there's no end to it. You start, there's no end. You keep on learning, practicing. You cannot reach perfection. It's the beauty about calligraphy. Sejak Polo mula aktif berkarya di jalanan 25 tahun lalu, sambutan orang ramai amat luar biasa. Malah, kadang-kadang beliau tidak cukup tangan untuk memenuhi jemputan-jemputan daripada pelbagai pihak, termasuk hotel-hotel dan majlis-majlis sambutan Tahun Baru Cina oleh orang ternama. Bagaimanapun tahun ini, semuanya berubah sama sekali. Ini kerana tiada lagi sambutan Tahun Baru Cina besar-besaran, pasar tamu juga tidak dibuka untuknya membuka gerai di jalanan. Bagi Polo, situasi ini memang agak menyedihkan. Namun baginya, keadaan ini perlu dihadapi kerana ini bukan masalah beliau seorang tetapi seluruh dunia. Polo berkata soal pendapatan adalah perkara kedua kerana apa yang lebih penting adalah kepuasan menghasilkan karya yang mampu menggembirakan setiap pelanggannya. Pada setiap tahun juga, Polo turut berkarya bagi mengumpul dana untuk disumbangkan kepada sekolah-sekolah Cina. Beliau berkata, pada Tahun Baru Cina kali ini, masih ramai yang menghubunginya untuk menghasilkan tulisan kaligrafi Cina. Namun, kebanyakan permintaan terpaksa ditolak. Sementara itu, walaupun sambutan Tahun Baru Cina kali ini tidak semeriah sebelum ini, Polo tetap mendoakan semua orang, terutama yang meraihkannya, agar terus ceria. Katanya,
Pandemik COVID-19 ini tidak dijangka, tetapi semua pihak perlu mengharunginya. Janganlah bersedih di hari yang gembira ini. Semuanya pasti ada hikmah. Kita ikuti perkembangan situasi semasa COVID-19 di Sabah. Sabah mencatatkan penurunan kes positif baru COVID-19 dengan 118 kes dilaporkan hari ini berbanding 142 kes semalam. Ini menjadikan jumlah kumulatif kini 51,115 kes. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Masini Manjun berkata, 2 kes kematian dilaporkan hari ini iaitu 1 di Kota Kinabalu dan 1 di Lahad Datu. Tiada kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini. Daerah Ranau dan Beaufort bertukar dari zon merah ke zon jingga, manakala daerah Telupin bertukar dari zon jingga ke zon kuning. Daerah Nabawan pula bertukar dari zon kuning ke zon jingga. 266 pesakit telah sembuh hari ini, manakala 1,231 pesakit sedang menerima rawatan. 35,398 bakul makanan telah diagihkan setakat ini di bawah program bantuan prihatin COVID-19 Sabah 2.0. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Yayasan Petronas membantu golongan kurang bernasib baik sempena musim perayaan. Sempena Tahun Baru Cina kali ini, 300 keluarga kurang berkemampuan di Sabah menerima bantuan barangan keperluan asas menerusi program Sentuhan Kasih. Tahun ini, Yayasan Petronas memilih penduduk di daerah Kuala Penyu, Kudat, Tenom dan Tambunan untuk menerima sumbangan makanan dan barangan penjagaan diri. Sumbangan diagihkan dengan kerjasama Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ketua Petronas Sabah dan Labuan Rokia Sulaiman mewakili Yayasan Petronas menyumbangkan bantuan itu kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat di Kuala Penyu pada 10 Februari lalu. Secara keseluruhan, Yayasan Petronas membelanjakan RM434,500 untuk mengagihkan sumbangan makanan dan barangan penjagaan diri kepada 3,950 keluarga berpendapatan rendah dan rumah kebajikan di seluruh negara. Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK di kawasan Dun Tandek diingatkan agar sentiasa peka dengan permasalahan penduduk khususnya yang memerlukan bantuan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tandek, Hendrus Anding berkata, JPKK yang dilantik perlu memaklumkan kepada wakil rakyat dengan kadar segera jika terdapat penduduk yang berada dalam kesusahan. Hendrus berkata demikian di Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan JPKK di Pejabat Adun Tandek semalam. Menurutnya, bagi kawasan Dun Tandek, seramai 74 orang JPKK dilantik bagi kampung masing-masing. Sepasang kekasih ditahan dalam insiden merempuh anggota polis di Beaufort. Seorang lelaki sanggup lari meninggalkan kekasihnya sebaik merempuh anggota polis dalam kejadian di kilometer 1 Jalan Lumatai, Beaufort Sepitang, Beaufort pagi semalam. Kejadian 7.50 pagi itu menyebabkan seorang anggota polis dari Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik BSPT, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Beaufort luka di tangan. Teman wanita suspek berusia 21 tahun pula ditahan di tempat kejadian, manakala lelaki berusia 23 tahun itu ditahan di Jalan Kompleks Sukan Beaufort pada 9 malam. Ketua Polis Daerah Beaufort, Deputi Superintendent Azmir Abdul Razak berkata, kejadian berlaku ketika sepasukan anggota BSPT IPD Beaufort sedang menjalankan op motosikal. Katanya polis mengarahkan seorang lelaki yang menunggang motosikal dan pembonceng wanita berhenti untuk pemeriksaan. Secara tiba-tiba penunggang memecut laju menyebabkan seorang anggota polis jatuh terlentang di atas jalan raya. Penunggang dan pembonceng motosikal turut terjatuh. Lelaki terbabit kemudian melarikan diri ke kawasan semak di tepi jalan lalu menghilangkan diri. Azmir berkata suspek bagaimanapun ditahan 9 malam tadi di Jalan Kompleks Sukan Beaufort. Katanya akibat kejadian itu juga anggota polis terbabit turut mengalami kecederaan, iaitu luka di tangan serta sakit di bahagian belakang, pinggul dan kaki sehingga terpaksa dirawat sebagai pesakit luar di Hospital Beaufort.
Siasatan kata suspek mendapati dia tidak memiliki lesen dan mempunyai rekod jenayah lampau berkaitan dadah dan curi kenderaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan kerana menghalang tugas penjawat awam. Kami seluruh warga BTTV mengucapkan selamat Tahun Baru Cina. Saya Hikmah Juni, selamat malam.